Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung balik surah An-Nur. Ayat 32. Kita tadi daripada surah An-Nur mengenai zina, kemudian mengenai fitnah Aisyah, kemudian kita lompat surah Munafik sebab dia berkait surah yang turun seiring, iaitu pada bulan Sa'ban tahun ke-6 Hijrah. Jadi sekarang kita sambung ayat 32 surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ankihu ayyama minkum wasolihina minkum ibadikum. Okey. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin daripada hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ayat Al-Quran ini biasa didengar dalam majlis akad nikah. Pak Imam banyak hafal ayat ni, wangkihu ni. Okey. Kawinkan orang-orang yang sendirian di antara kamu, bermaksud bantu orang untuk mendirikan rumah tangga. Mereka yang sendirian. Orang yang dah ada isteri nak poligami tak perlulah. Sebab kat sini kawinkan orang-orang yang sendirian di antara kamu. Kawinkan. Lagi satu dekat sini merujuk kepada adanya wali. Ada kuasa wali, kawinkan. Bantu mereka, sebab dalam hadis Rasul ada 3 perkara yang perlu disegerakan. Solat bila masuk waktu, jenazah untuk dikebumi, anak dara kalau yang dah layak kahwin dah cepatnya. Kalau tidak akan menimbulkan fitnah. Lagi satu apa sebut wali. Jangan awak mandai-mandai lari ke Siam sana sini nikah wali hakim kat Siam, awak kata sah. No. Pastikan dekat situ ada wali. Bapanya, kalau tak ada bapanya, atuknya, adik-beradik lelakinya. Kalau tak boleh, baru bapa saudara daripada pihak lelaki. Betul, kalau ada dapat sign daripada bapak, macam bapak dulu. Itu kebenaran. Itu wakil, tak ada masalah. Senang cerita, mungkin bapaknya gugup nak nikahkan ke, sebab kat Johor ni banyak syarat. Mesti dengan senapas lah, dengan aku terima, aku saja ni. Susah sangat dah serahkan pada Pak Imam. Padahal kalau dekat Europe, engkau setuju kahwin dengan anak saya, setuju? Setuju, habis itu. Cuma kadang-kadang kita adat, bagi orang nak gigil sikit, nak akad nikah pakai mikrofon. Kawan daripada Kelantan nikah kat Johor, dia kata gila kat Johor. Akad nikah satu taman dengar dia. Kat sana senang, kalau orang Kelantan senang, tapi ini adat, kalau boleh mudahkan. Dan dalam hal-hal tu pun kalau boleh nak mudahkan. Aku terima nikahnya. Nikahnya tu siapa? Nya tu siapa? Tapi doktor, dia orang foreigner macam orang luar, macam Mak Tani, kena cakap dalam bahasa Inggeris ke akad tu? Alah, pasalkan awak setuju kahwin dengan anak saya, setuju, sah, sah habis itu. Benda tu cuma adat. Mudah. Kalau nak disusahkan, ni susah-susah. Aku terima nawai itu, aku terima. Susah. Benda tu boleh mudah, bantu. Wali wali hendaklah bapanya, abang adik-beradik lakinya, atau atuknya, atau pakcik dari sebelah bapa. Alright. Kalau tak boleh, baru serahkan wali hakim. Wali hakim. Right. Hakim adalah orang yang tahu peraturan dekat situ. Katakanlah bapaknya mati, anaknya, adik-beradiknya gila ke, benda atuknya dah tak ada ke, pakciknya memang tak nak nikahkan atas sebab apa. So wali hakim adalah orang yang bertanggungjawab. Jangan awak pergi ke Thailand ke pergi mana negara, engkau jadi wali hakim, aku boleh tak? Maknanya doktor, wali hakim tu tak boleh sewenang-wenang ni? Tak boleh, tak boleh. Saya tengok satu contoh saudara kata, anak saudara kata nikah, mak bapak bercerai, jadi dia ikut maknya. Bila dia nak nikah, bapaknya tak mau nikahkan, minta 3,000 tu lebih kurang. So jabatan Kadi Kota Tinggi telefon Kadi Batu Pahat pergi kat rumah tu. Siasat kan? Siasat.
Kalau dia tak nak, barulah wali hakim masuk. Contoh ada makcik seorang ni, dia nak nikah, adik-beradik tak nak nikahkan. Dia kata laki tu gila lah apa benda. Kadi panggil seorang-seorang adik-beradik yang layak dia, kenapa kau tak nak nikahkan? Last dia kata, okey tak nak nikahkan. Qadi kata, okey awak nikah tapi bukan di daerah bertempat, awak nikah di Segamat, di luar daerah. Qadi boleh, sebab dia adalah wali hakim, memang dibenarkan oleh Allah. Nak nikah kat Segamat ke, nak bagi apa, itu memang kuasa yang Allah bagi dia amanah untuk menjalankan. Tapi awak tak boleh pergi, yang kau ikut saya pergi nikah kat Thailand, dia kata tidak. Dan saya ingatkan balik, Jabatan Agama daftarkan dia, bukan mengesahkan. Jangan cakap dah didaftarkan kat Johor ni, nikah kat siap sah, ni sah. No. Jabatan hanya mendaftarkan supaya senang urusan pendaftaran anak-anak dan sebagainya. Sah tak sah adalah saksi yang ada di. Jangan main suku-suku. Anak ayam ke, anak kucing ke tak boleh macam tu. Ini anak orang. Alright? Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba saya kamu yang laki-laki dan hamba saya kamu yang perempuan. Kawinkan hamba saya laki dan perempuan. Lihat, tengok dalam sejarah, hamba bukan hamba abdi, ini hamba saya. Hamba yang dapat dalam jalan perang sahaja, itu hamba dalam Islam. Bukan hamba beli, pergi ke Indonesia boleh beli, boleh pakai. Hamba adalah bersifat sementara ketika zaman perang. Seperti mana selepas peperangan Khandaq, akhir tahun ke-5 Hijrah, Bani Quraiza 2,300 lelaki dipancung. Apabila lelaki dipancung, anak-anak dia kecil-kecil, isteri-isteri dia takkan nak tinggalkan melarat itu. Maka kewajipan orang-orang Islam untuk menyelamatkan anak-anak dan isteri-isteri musuh yang telah dibunuh. Kita tak boleh biarkan anak-anak itu. So awak pun tahu bahawa banyak kifarah mengenai hamba saya, kalau awak zihar kena merdekakan hamba dan sebagainya. Islam memperhambakan terhadap Allah, bukan menghambakan diri terhadap sama mak. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dia tengok dalam peperangan Khandaq, anak-anak yang dah diambil masih kecil lagi. Budak-budak yang masih kecil, dia tak boleh dibunuh. Jadi bila dia dah besar, mungkin dia besar layak berkahwin, yang laki atau perempuan, maka pada peringkat ini Allah perintahkan kepada orang beriman, kahwinkan dia yang kamu layak, rasakan layak untuk berkahwin. Kalau awak jika mereka miskin, Allah yang memampukan mereka dengan kurnianya. Kadang-kadang lebih sangat. Awak belum kerja, nak makan apa, baru kat kolej. Kadang-kadang kalau kita fikir balik, Giris fikir, yang laki kalau sama-sama belajar lah, yang laki belajar kat kolej, mak ni yang kasih, mak bapak ni yang kasih makan yang anak laki ni, yang sana mak lelaki sana, bapak lelaki sana kasih makan, masih lagi kasih makan kan. Dan demi Allah, tidak ada manusia yang dilahirkan kat dunia ni bawa 2 buli beras. Semuanya kosong. Jadi Allah saja yang telah melapangkan. Jangan nak lebih sangat, besok nak kerja, nak makan apa, susah. Kalau nak tunggu kaya dulu baru kahwin, alamak tak kahwin. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu berkahwin dalam menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan kurnianya. Orang-orang yang tidak mampu berkahwin dalam menjaga kesucian dirinya. Ingat, pada ayat 186 surah Al-Baqarah mengenai puasa pada malam hari dihalalkan bagi kamu mencampuri isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Ulama mengatakan cara untuk mengengkang nafsu syahwat ini yang paling baik adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Berpandukan ayat itu, kalau orang yang nak cerita gatal sangat nak kahwin, jodoh tak ada, berpuasa lah kamu. Orang yang tidak mampu berkahwin dalam menjaga kesucian diri, jangan walaupun jangan lebih sangat. Hubungan bukan suami isteri, adalah kamu jaga. Orang kinja-kinja sekalipun, kalau Allah kata kamu tak ada jodoh, jawab dia tak ada jodoh. Ikut aja dari agama. Kadang-kadang perempuan itu tak cantik sekalipun,
Allah ketemukan jodoh dia. Semua atas kehendak Allah. Okay. Bagi orang lain tak cantik, bagi suami dia adalah orang yang paling cantik di dalam seluruh dunia. Maka ketemulah jodoh dia atas kehendak Allah. Soal kahwin ini bukan soal pribadi, tetapi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan zuriat-zuriat yang akan memberi manfaat kemudian. Dan budak-budak yang kamu miliki yang mengingini perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang ditunaikan kepada kamu. Bantu hamba-hamba yang nak kahwin. Kadang-kadang bantu adik-beradik untuk mudahkan urusan kahwin. Apa juga bantuan yang awak boleh bagi. Kalau perlu mahar direndahkan, mahar direndahkan. Kalau awak perlu bantu duit, bantu duit. Kalau awak perlu bantu rumah, bantu rumah. Asalkan mencegah daripada maksiat berleluasa. Jangan berkepit sana bertahun-tahun tak kahwin-kahwin. Bantu dia, mudahkan urusan. Mudahkan urusan. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita kamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, kerana kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Jangan paksa hamba saya untuk melacur. Kadang-kadang perempuan itu adalah perempuan yang baik, jadi hamba. Atas kehendak Allah ditakdirkan dia menjadi hamba. Kalau kita tengok dalam peperangan Khandaq, orang-orang Bani Quraizah, laki-laki yang memerangi Rasul, bukan istrinya, bukan anaknya pun. Tetapi apabila mereka kalah, Rasulullah pancung 2,300, atas kehendak Allah ditakdirkan mereka ni orang Bani Israel yang baik-baik, barangkali sebagian daripada mereka ditakdirkan menjadi hamba Allah. Jangan kamu lacurkan mereka. Jangan menjadikan pelacur. Sedangkan mereka mengingini kesucian, kerana kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang sesudah mereka dipaksa. Ini kalau kes-kes dipaksa melacur, Allah Akbar. Ada dalam ini. Kalau ada ayat Qurannya ada, berarti ada. Isteri-isteri dengan cerita dipaksa melacur, maka Allah ampunkan orang yang dipaksa tersebut. Okey? Right, tengok susunan ayat. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tengok ayat 34. Sesungguhnya kami turunkan ayat Al-Quran yang memberi penerangan. Penerangan, panduan dalam Al-Quran ini semuanya lengkap, mudah. Tapi kalau bagi orang yang membaca, awak baca terjemahan. Kalau awak tak baca sampai bila kamu tak faham. Yasin wal Quran itu menghafal. Itu bukan baca. Baca hendaklah faham. Kalau kamu tak faham, macam mana kamu nak percaya? Percaya itulah iman. Sedang cerita kalau kamu tak baca terjemahan, kamu tak faham, kamu kafir. Habis itu. Sebab kat sini, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat memberi penerangan. Fa inna ma yasarna al-Qur'ana bilisanika la'allahum yatazakkarun. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran dalam bahasa kamu. Mudah-mudahan kamu senang mengambil peringatan. Allah dah bagi Al-Quran ni, dah ada terjemahan. Kalau orang dulu sabarlah nak tarekat ke, mazhab Syafi'i ke, tarekat Nasabani, sebab dulu tak ada terjemahan. Dan mereka kebanyakan atuk-atuk kita orang yang buta huruf. Mungkin mereka terpaksa tarekat, terpaksa mazhab. Yang kamu, terjemahan ada depan mata. Awak habiskan masa untuk game, untuk video yang bukan-bukan. Sedangkan panduan dalam Al-Quran ini, semuanya jelas dalam Al-Quran, kamu tak baca. Jangan, kamu jangan. Okey. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang yang terdahulu sebelum kamu. Contoh-contoh orang yang terdahulu. Sebenarnya kalau awak nak jadi bertakwa, nak jadi beriman, nak dapat rahmat Allah, contoh yang ada dalam Al-Quran sudah cukup. Hebatnya perjuangan para nabi, hebatnya
Banyaknya perjuangan orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Okay? Apa contoh-contoh dalam Al-Quran? Awak tak perlukan kisah Mahatma Gandhi berjuang. Tak perlu, tak penting. Kisah-kisah di dalam Al-Quran sudah cukup untuk kamu jadi takwa. Tapi kalau awak nak baca kisah Mahatma Gandhi berjuang lebih, itu supaya kamu faham Al-Quran pun lebih baik, tak jadi masalah. Sebab mereka kadang-kadang orang yang berjuang yang berjaya pun sabar. Berjaya, gagah, perkasa dan sebagainya. Alright. Tapi kalau nak jadi takwa semuanya ikut daripada Al-Quran sudah. Dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Al-Quran adalah pelajaran bagi orang yang takwa. Kalau orang tak takwa, kalau awak tak baca, awak tak akan jadi pelajaran. Al-Quran tak menjadikan apa-apa bagi kamu. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat Al-Quran yang memberi penerangan, contoh-contoh daripada orang-orang yang dahulu daripada kamu, dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ulang balik, awak kena faham Al-Quran. Awak kena baca terjemahan, baru kamu faham, baru awak boleh jadikan panduan. Kalau kamu tak tahu, awak cuma ikut je, nanti kamu akan sesat. Baca ayat ini untuk tangkal, kamu pun ikut. Si Mbak dah baca ini yang gelaris, kamu pun ikut. Punca dia, afala yatadabbarunal Quran, buta Quran. Dah ulang banyak kali. Ulama Abdul Rauf Al-Mansuri ni 1700 menterjemah Al-Quran dalam bahasa Nusantara. Senang untuk orang-orang Nusantara mempelajarinya. Pada 1974 terjemahan dalam bahasa Melayu ini diakui oleh Saudi Arabia. Pada 1990 hingga tahun 2000, orang Saudi memperuntukkan berjuta-juta naskah Al-Quran untuk orang yang pergi haji. Terjemahan dalam bahasa Melayu secara percuma. Tapi sayang, orang Melayu daripada dulu lagi memang tak baca Al-Quran terjemahan ataupun masih baru. Dia cuma baca Yasin terjemahan, hanya dia letak di atas almari saja. Pada tahun 2000 barulah terjemahan ini ada. Kamu adalah orang yang dipilih oleh Allah mewarisi Al-Quran. Kamu boleh faham Al-Quran kalau kamu mau. Kalau kamu memang tak nak, tak boleh apa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah dah tutup mata kita. Kalau awak memang tak nak Al-Quran, terjemahan pun tak nak. Jangan baca Quran nanti jadi Wahabi. Memang tak nak. Memang tak nak Al-Quran. Jadi awak jangan bacalah macam saya, sesat dia macam itu. Kita mazhab Syafi'i je lah. Saudi itu Wahabi, jangan ikut. Jangan baca Quran. Kalau itu yang kamu ikut, ke lubang neraka lah kamu jadi. Jadikan Al-Quran sebagai panduan huda linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Tengok ayat yang ke-35. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan minyak pohon yang banyak barkanya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak sebelah barat, dan minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nurah, cahaya atas cahaya. Ini mungkin awak tak pernah lihat. Kalau dulu ada pelita, kalau awak pelita je, dia tak terang. Tapi kalau ada kaca besar bentuk gelembung tu, awak akan rasa terang, seterang-terang. Tidak. Cahaya kaca itu sendiri memberi penerangan. Yang dimasukkan di dalam kaca yang seakan-akan bintang, yang seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Berarti dalam satu bilik, cahaya kat dalam, terang benderang lah di dalam. Tapi itu adalah Al-Quran. Kalau awak baca, kalau awak faham, kalau awak baca tak faham, itu bukan baca namanya, itu menghafal. Tahfiz, banyak sekolah tahfiz. Banyak orang tahfiz Quran, tapi sekadar tahfiz, hafalan, hafazan. Boleh tu boleh, tahfiz tu bagus. Awak nak baca cara harfiah itu bagus. Tapi awak boleh tahu Al-Quran itu tujuannya bukan nak jadi musawakah, tujuannya sebagai panduan untuk kamu hidup. Tapi kalau kamu tidak baca terjemahan,
Anggap aja kamu kafir. Habis itu. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia. Allah mengetahui segala sesuatu. Lihat ayat 36 surah An-Nur. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Bertasbih kepada Allah, banyak menyebut Allah di masjid-masjid yang diperintahkan untuk dimuliakan. Ingat pada kuliah lepas surah Munafik, jangan kamu sembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Jangan sembahyang dalam masjid munafik. Ingat pada kuliah lepas. Kalau masjid itu sebagian daripada mazhab diubah azannya, wa ashhadu anna ya Ali karamullah, seperti mana dekat Gaza, seperti mana ada dekat Syria, seperti mana dekat Iran, seperti mana dekat Yaman, awak jangan masuk dekat masjid itu selama-lamanya. Ni kat Malaysia dah mula masuk ni masjid-masjid munafik, ada air Asmaul Husna. Jangan masuk. Awak sembahyang dekat masjid lain. Sebab itu perintah dari apa? Orang lain tak tahu suka dia lah. Nak pergi Gaza ke nak apa. Dah terang-terang Syiah Gaza tu, buat apa awak terlibat? Mana ada Saudi Arabia bantu? Mana ada UAE bantu? Orang Malaysia yang terhege-hege ke sana. Lepas tu benci Wahabi tak, benci sunnah pula. Dah, tak pasal-pasal mengajak Samsing Israel bergaduh. Samsing dia ajak gaduh. Nah, kamu jangan terlibat. Awak jangan heran 100 masjid dekat Gaza rubuh. Awak jangan heran. Masjid itu pun memang patut dirubuhkan seperti mana Rasulullah merubuhkan masjid Dirar. Sebab di dalamnya ada batu Karbala, di dalamnya azan diubah. Ada ciri-ciri munafik. Orang lain tak tahu, sedangkan kamu tahu. Awak jangan terlibat. Nak bantu Palestin boleh, yang kat tebing barat, bantu Mahmud Abbas boleh. Kenapa kamu tak bantu pelarian-pelarian sunnah yang dibantai dekat Syria, yang ramai berjuta, ada dekat Turki dan juga ada di Jordan? Kenapa tak bantu mereka, sedangkan mereka adalah orang sunnah? Itu sebabnya bertasbih kepada Allah di masjid yang telah diperintahkan untuk kamu muliakan. Masjid-masjid yang ada ciri munafik, malam Jumaat ayat Yasin depan sujud. Nah, awak jangan terlibat dalam perkara ini. Orang beriman, wajah tu wajihan lillazi fatara samawati wal ardh. Apa benda awak nak ada air-air keramat saja? Makin kaya orang Malaysia ni kalau minum air Yasin. Orang Cina, orang India tak pernah minum air Yasin pun kah? Orang yang paling kaya orang Malaysia bukan orang minum air Yasin, orang Buddha. Yang nombor 2 kaya orang Hindu. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Bertasbih kepada Allah di masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, disebutkan namanya dalamnya pada waktu pagi dan petang. Ingat pada kuliah yang lepas, perempuan mengikut sunnah Nabi, isteri Rasul, tidak perlu ke masjid. Sebaik-baik solat bagi wanita adalah di rumah, walaupun sembahyang tarawih. Alright? Ada ayatnya yang kita sandarkan. Awak jangan main ikut masyarakat sebab masyarakat jahil Al-Quran, sedangkan kamu adalah orang yang mendengar Al-Quran. Ayat 37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak oleh jual beli daripada mengingati Allah, mendirikan solat, membayar zakat, dan takut kepada suatu hari, pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, supaya Allah menambah kurnianya kepada mereka. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tengok, laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan juga jual beli. Jangan lebih sangat dalam perniagaan. Jangan kamu kerja sampai kamu lupa solat. Solat tu dalam 5-6 minit je. Tak tahulah kalau awak zuhur 1 surah Al-Baqarah, rakaat 2 surah Al-Imran. Alright, jangan sampai kamu
lupa dalam hal solat. Dalam awak kerja hari-hari ni sibuk macam mana sekalipun, pastikan kamu solat. Ingat pada kuliah yang lepas, apa yang menyebabkan kamu dibakar kat neraka sakar? Mereka menjawab, dulu kami tidak solat. Ingat dalam surah Al-Qiyamah, ketika diazab dekat sakratul maut, bertaut betis kanan, betis kiri. Kenapa mereka diazab? Mereka adalah orang yang tidak mahu solat. Lagi sekali ulang balik, jangan sampai kesibukan perniagaan kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Jangan sampai kamu tidak solat. Awak nak berniaga maghrib, pasar malam, boleh. Awak nak berniaga 24 jam pun boleh. Tapi jangan sampai lupa daripada mengingati Allah. Jangan cakap semua kat pasar malam tak sembahyang maghrib, tak juga. Yang sembahyang, yang tak. Tapi jangan sampai kamu dilalaikan. Dari satu komplek ke satu komplek dia pergi, sekadar nak cari satu tudung je. Cantik tak juga, macam gitu juga. Alright. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli daripada mengingati Allah, mereka mendirikan solat dan membayar zakat. Lagi sekali, solat adalah kita menghubungkan kita dengan Allah. Zakat adalah sesama manusia. Zakat cuma 2.5%. Tabung haji sampai 6-7%, ASB 8-9%. Tetapi kalau iman tak ada, 2.5% pun tak mau zakat. Kadang-kadang dia sujud sampai lepuk. Puasa 6, puasa 8, puasa benda dah. Sujud sampai lepuk sembahyang sunat. Bila time zakat ini, kalau awak tengok koleksen zakat negeri Johor, menyedihkan. Terlalu menyedihkan. Sebab iman tadi. Bahil, tamak. ASB, ASN 10% dia ambil. Zakat 2.5% tak mau bagi. Bukan untuk Allah pun duit tu. Duit tu pun dibagi kepada asnaf 8 untuk masyarakat kamu. Allah tak mahu ada masyarakat yang tertinggal kemudian menimbulkan huru-hara dalam masyarakat kamu. Demi Allah, zakat yang diperuntukkan solat ini adalah untuk kebaikan kamu juga. Soal iman, masalah dia iman. Kalau iman tak ada, cakap pun tak guna. Mereka takut pada hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan itu. Tengok dia solat, dia zakat, berniaga yang tidak dilalaikan supaya apa? Supaya Allah memberi balasan kepada mereka, balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka, supaya menambah kurnia kepada mereka. Tengok ayatnya, Allah memberi rezeki pada siapa yang dikendakinya tanpa batas. Kalau orang itu tidak dilalaikan perniagaan, sembahyang, zakat, Allah akan tambah kurnia. Tapi masyarakat kamu ni, saya tertarik ayat yang hujung, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas ini. Orang Melayu pula lain. Kalau baca ni, Allah bagi rezeki tanpa batas, Allah bagi rezeki tanpa batas, Allah bagi rezeki tanpa batas, nanti awak kahit. Nah, ini masalah masyarakat kita yang jahil. Jangan panggil bodoh lah, dia marah. Panggil dia jahil. Kalau baca yang ni, Allah memberi rezeki tanpa batas, banyak-banyak, nanti awak kahit. Itu tabiat orang Melayu. Kerana apa? Dia lupa, dia buta akan ayat sebelumnya. Orang bertawakal pada Allah, dia bertawakal pada ayat. Ayat jadikan panduan, ayat jadi tangkal. Mungkin awak pernah dengar dekat masjid-masjid dekat Johor ni ataupun dekat Malaysia, selalu dibaca inna dina indallahil Islam. Cuba awak tengok ayat 19 surah Al-Imran. Ini satu contoh betapa orang Melayu beramal dengan ayat supaya kaya. Ayat 19 surah Al-Imran. Inna dina indallahil Islam. Selalu dibaca. Cuba tengok maknanya. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Kerana kedengkian mereka di antara mereka, barang siapa yang kafir pada ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Tetapi dia tak baca habis.
Dibaca suku aja itu, inna dina indallahil Islam, kemudian dia melompat ayat 26. Ini wirid-wirid yang selalu dibaca dekat masjid-masjid orang Malaysia ni. Okay, ramai-ramai. Okay, tengok ayat 26. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tu'azimu mulka mimman tasha. Ini selalu orang baca kan. Tengok. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kendaki, engkau cabut kerajaan kepada yang engkau kendaki, engkau muliakan orang yang engkau kendaki, engkau hinakan orang yang engkau kendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tengok, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahari fin lail. Engkau masukkan malam kepada dalam siang, engkau masukkan siang dalam malam, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan mati yang hidup. Dia tak minat tu, tetapi dia minat ujung ayat ni. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu, dan engkau beri rezeki kepada siapa yang kau kendaki tanpa batas. Itu sebab dia baca ayat ni. Tiap-tiap malam tiap kali baca, Allah bagi rezeki tanpa hisab, Allah bagi rezeki tanpa hisab. Nanti kau kaya. Pelik kan? Dan bahkan ada satu surau dekat kampung Melayu kampung Melayu. Tiap-tiap subuh dia baca kuat-kuat satu, dia baca wa may yattaqillah. Supaya kaya. Wa tawakkaltu 'ala Allah wa kafa billahi wakila, ayat 3 surah Al-Ahzab. Tawakal hanya pada Allah. Sejak bila awak boleh bertawakal pada ayat? Sejak bila awak bertawakal pada ayat? Hukumnya kafir. Allah sekali-kali tidak mensyariatkan adanya bayrah, soibah, wasilah dan ham. Hanya orang kafir saja yang sengaja mengadakannya. Kenapa dia baca wa may yattaqillah? Sebab dia kata barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah berikan dia jalan keluar, Allah bagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Oh, suka. Cuba awak tengok surah At-Talaq. Betapa jahilnya masyarakat kamu apabila tak faham Al-Quran. Dia ambil hujung ayat yang kedua, hujung ayat surah At-Talaq, ayat Al-Quran mengenai edah talak rujuk, dia ambil hujung jadi pelaris. Nak kata jahil, marah, tapi memang jahil. Dulu tak ada. Wa may yattaqillah ni baru 10-15 tahun yang lepas. Dulu tak ada. Dia kata daripada Nabi pula. Tengok ayat surah At-Talaq. Tengok, cuba tengok ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabi iza talaqtumun nisaa fatalikuhunna liiddatihinna wa'adul iddah. Tengok, wahai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan ketika mereka menghadapi eddahnya dengan wajar. Kalau nak ceraikan isteri, pastikan dia menghadapi eddah dengan wajar. Dia tengah nak beranak, ceraikan dan sebagainya, tak sepatutnya. Okey? Okey, kalau nak peraturan Nabi, dia kata ceraikan selepas dia bersih daripada eddah, tidak dicampuri. Itu satu cara je. Pastikan dia menghadapi eddahnya dengan wajar. Isterinya baru kena sakit, barang aku cerai kau. Jangan tak kena sabar. Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka ketika dia mendapati eddahnya dengan wajar. Hitung eddah, waktu eddah, serta bertawakallah kepada Allah. Jangan kamu keluarkan mereka daripada rumah mereka. Janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itu adalah hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia amat berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Itu adalah peraturan daripada Allah. Nak ceraikan isteri mengikut ketika menghadapi edah yang wajar, itu adalah peraturan dari Allah. Okey? Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu hal yang baru. Mungkin nak rujuk balik, mungkin anak-anak jadi berjaya yang kemudiannya. Okey? Fa'iza balagna ajalahunna. Okey, tengok. Maka apabila mendekati akhir edah, maka rujuklah mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik. Ini panduan nak cerai isteri. Jangan cerca-mencerca. Jangan cerca isteri kamu, jangan cerca suami kamu. Jangan kamu lihat seperti masyarakat kamu yang lain. Sebelum kahwin dulu tak jumpa seminggu macam nak gila. Allah. Panduan. Tunggu sampai akhir edah. Jangan awal-awal rujuk, jangan awal-awal cerai terus. Okey?
Nak rujuk dengan baik. Kalau nak cerai, lepaskan dengan baik. Dan saksikan dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Demikianlah diberi pengajaran kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini cerita orang yang beriman ni. Orang yang tak beriman hari akhirat ni susah. Cakap macam mana pun tak guna. Tengok dia ambil hujung tu. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membaginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Suka betul dia baca dia. Dia kata kalau baca ayat ni selalu niaga laris. Gantung tempat niaga laris. Padahal McDonald seluruh dunia tak pernah gantung wa may yattaqillah pun laris. Akidah awak, di mana keyakinan kamu bahawa Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki? Di mana akidah awak? Sejak bila awak boleh bertawakal pada ayat? Terus terang, wa may yattaqillah ni baru 10, 15 ataupun 18 tahun yang lepas. Dulu tak ada. Ini dalam masyarakat kamu. Awak jangan heran orang cari kapal terbang pakai terupung bulu. Sebab orang masyarakat kita pun boleh jahil Al-Quran. Simbah air 40 juzuk, niaga pun laris, dia pun percaya. Ada orang tangkap jin dalam botol pun percaya. Orang kahwin dengan jin pun percaya. Orang sebesar-besar macam gini disebijikan jin pun percaya. Awak jangan termasuk dalam orang-orang yang jahil. Demi Allah, kalau kamu tak baca terjemahan Al-Quran, kamu akan termasuk seperti mereka. Okey? Kuliah lepas, sumum bukum yunfahum la yarjun. Anjing kecoa baca sumum bukum. Masalah dia kamu terikut-ikut. Padahal yang katakan sesungguhnya mereka itu tuli, buta, okey? Bukan anjing. Adalah orang munafik. Tapi dah melekat dalam otak kalau penumpang anjing sumum-buk dulu aja. There's a problem. Sebab kita jahil Cuba mulai hari ini ubah. Ubah setakat mana kamu mampu. Fattaqullaha famastata'tum. Mudah-mudahan Allah bagi ilmu tentang memahami Al-Quran. Janganlah kamu baca seperti orang lain yang kamu tak faham, lepas tu taruh botol, minum beriman. Minum anak pandai. Anak Cina, anak India tak pernah minum Yasin pun ramai masuk universiti. Di mana iman awak bahawa Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki? Di mana iman kamu? Alright. Jadi kita akan sambung satu lagi kuliah dalam surah An-Nur pada minggu hadapannya. Ingat kita sudah ada 2 kuliah mengenai zina, 1 kuliah mengenai fitnah Aisyah dengan Safwan Mu'attil, dan hari ini satu lagi kuliah surah An-Nur. InsyaAllah kita akan tutup satu lagi kuliah surah An-Nur pada minggu hadapan. Ada apa awak nak tanya mengenai Al-Quran? Ada apa yang kamu kurang faham? Kita sudah mengulas surah Munafikun, surah An-Nur. Ada apa yang kamu tak faham? Semua dah faham? Bagus, baru nak ajar dah faham. Jadi insyaAllah kita sambung kuliah pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.